Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbincang tentang satu surah yang boleh jadi surah yang pertama sekali kita hafal, dan surah yang insyaAllah paling banyak kita baca seharian, paling kurang 17 kali sehari. Itulah surah Al-Fatihah. Walaupun surah Al-Fatihah ini kita kata semua orang Islam insyaAllah tahulah baca dan juga familiar, tapi adakah kita telah faham dengan sebenar-benarnya dan telah kita amalkan pokok-pokok pengajaran yang Allah SWT sampaikan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ini? So kita nak tengoklah lintasan-lintasan ataupun khawatir surah Al-Fatihah. Baik, menjadi satu kebiasaan bagi bangsa Arab untuk memberi nama ataupun gelaran kepada benda-benda yang mereka sangat kagumi dan juga mereka takuti. Sebagai contoh, sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang sangat cintakan khamar ataupun arak. Dan kita akan dapati dalam bahasa Arab ada lebih kurang 90 nama ataupun gelaran bagi minuman tersebut. Mereka juga sangat kagum dan takut kepada singa. Jika kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu ada lebih kurang 600 ke 700 nama dan juga gelaran kepada haiwan tersebut. Maka Allah SWT memberikan gambaran betapa agungnya Al-Quran ini dengan menamakan juga Al-Fatihah dengan 20 nama-nama lain. Keagungan Al-Fatihah juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Quran. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung daripada Al-Quran. Para sahabat bertanya, surah apakah itu ya Rasulullah? Seterusnya Rasulullah membacakan surah Al-Fatihah daripada awal sehingga habis. Jadi kita faham surah Al-Fatihah ini adalah surah paling agung daripada Al-Quran. Mengapa surah Al-Fatihah adalah surah paling agung? Itu persoalannya. Surah Al-Fatihah mempunyai 3 pengajaran penting ataupun 3 pokok pengajaran yang essential. Pertama ialah tentang tauhid, iaitu kepada siapa yang wajib kita imani. Pengajaran kedua adalah bagaimana cara untuk kita beribadah ataupun berinteraksi dengan dia yang kita imani. Pengajaran ketiga adalah manhaj hidup ataupun cara hidup yang perlu kita pilih setelah kita tahu siapa yang perlu kita imani dan bagaimana cara untuk kita beriman ataupun beribadah kepada dia yang kita imani. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebut seluruh isi Al-Quran terkandung di dalam surah Al-Fatihah, manakala seluruh maksud ataupun isi surah Al-Fatihah terkandung di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian kita beribadah kepada Allah SWT dan kita melaksanakan segala syiar Islam. Manakala bahagian kedua adalah kita menggunakan ataupun mengelolakan segala yang Allah SWT kurniakan kepada kita di atas muka bumi ini untuk melaksanakan manhaj yang telah Allah SWT nyatakan di dalam bahagian terakhir surah Al-Fatihah. Manhaj tersebut adalah manhaj orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT, seperti para nabi, para rasul, sahabat dan juga orang-orang soleh. Bukan itu sahaja, Allah juga telah memberi amaran kepada kita supaya jangan mengikut manhaj ataupun jejak langkah golongan-golongan yang telah Allah SWT murkai dan telah disesatkan, seperti golongan Nasrani dan juga Yahudi. Jadi apabila kita faham surah Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang memahami keseluruhan Al-Quran. Dan disebutkan bahawa paling minima untuk orang awam adalah kita wajib tahu maksud ataupun kandungan surah Al-Fatihah. Para sahabat dahulu telah memahami surah Al-Fatihah, maka mereka telah menunjukkan
kejayaan yang besar, iaitu mereka berjaya di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah take home message adalah marilah sama-sama kita evaluasi semula bacaan Al-Fatihah kita, dan kita semak semula kefahaman kita tentang surah Al-Fatihah. Untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya di dunia akhirat, kita wajib memahami surah Al-Fatihah.